Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ras Alisha binti Raisan, kelas Bahasa Melayu 3 PISMB Jun 2020 akan membentangkan kertas cadangan penyelidikan bagi subjek kod BMMB 3143. Nama pensyarah Dr. Rosli bin Abdul Rahman. Seterusnya, ini merupakan isi kandungan bagi pembentangan pada hari ini. Tajuk pendahuluan, fokus kajian, objektif dan soalan kajian, berserta kajian dan akhir sekali perancangan pelaksanaan kajian. Kita beralih pula kepada tajuk. Tajuk bagi kajian saya ialah penggunaan kit jarapa dalam meningkatkan penguasaan kata pemeri terhadap murid tahun 3. Seterusnya, pendahuluan. Dalam pendahuluan, kita ada pengenalan. Pengkaji menjalani praktikum fasa 1 di Sekolah Kebangsaan Maneh pada bulan Ogos tahun 2022. Pengkaji mendapati bahawa penguasaan tata bahasa dalam kalangan murid yang diajar berada pada tahap yang kurang memuaskan. Antara topik yang tidak dapat dikuasai oleh murid adalah topik kata pemeri di bawah golongan kata tugas. Oleh hal yang demikian, pengkaji berhasrat untuk melaksanakan kajian tindakan, iaitu menggunakan kit jarapa bagi membantu murid sekolah rendah menguasai topik kata pemeri bahasa Melayu. Kita beralih pula kepada konteks. Sewaktu menjalani praktikum, pengkaji telah diberikan peluang untuk melaksanakan satu proses pengenalan dan pembelajaran bahasa Melayu bagi kelas 3 sidik. Terdapat 31 orang murid dalam kelas ini. Murid-murid ini mempunyai latar belakang dan tahap penguasaan akademik yang berbeza, dan kebanyakan daripada mereka berada pada tahap sederhana dan lemah. Segelintir murid tahun 3 sidik mempunyai masalah untuk memahami dan menggunakan kata pemeri dengan tepat dalam ayat. Keadaan ini menyebabkan murid tidak dapat memahami maksud sebenar yang ingin disampaikan dalam ayat. Kita beralih pula kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran. Pengkaji telah menggunakan teknik latih tubi dalam pengajaran. Namun, teknik latih tubi ini dilihat kurang memuaskan bagi membantu murid untuk menguasai topik pengajaran, iaitu kata pemeri. Pengkaji mengedarkan satu lembaran kerja berkaitan kata pemeri kepada murid. Setelah diteliti, lembaran kerja tersebut telah membuktikan bahawa segelintir murid tahun 3 sidik masih lagi keliru dalam memahami penggunaan kata pemeri dengan tepat dalam ayat. Pengkaji juga mengadakan sesi soal jawab bersama murid untuk mengetahui kaedah dan teknik pengajaran yang digemari oleh mereka. Pengkaji bersyadah untuk menjalankan kajian tindakan terhadap masalah penguasaan kata pemeri dalam ayat. Seterusnya, kita beralih kepada fokus kajian. Fokus kajian ini berlandaskan kepada 6 kriteria yang utama, iaitu kebolehtakbiran, kepentingan, kebolehgunaan, kawalan, kolaborasi dan kerelevanan. Yang pertama ialah aspek kebolehtakbiran. Kajian ini mudah ditadbir kerana pengkaji telah memfokuskan kajian secara spesifik kepada topik tata bahasa tahun 3, iaitu penguasaan penggunaan kata pemeri dalam ayat. Sebelum pelaksanaan kajian ini berlangsung, pengkaji akan mendapatkan kebenaran pihak sekolah serta guru mata pelajaran bahasa Melayu melalui surat permohonan kebenaran bagi melaksanakan kajian. Bagi aspek kepentingan, kajian tindakan ini amat penting untuk dilaksanakan, khususnya dalam membantu murid. Seterusnya, kajian ini juga penting kepada guru sebagai pengkaji bagi memastikan penggunaan alat bantu mengajar sesuai dengan objektif yang ingin dicapai. Aspek seterusnya, kebolehgunaan. Kit jarapa boleh digunakan oleh guru-guru sebagai alat bantu mengajar dalam proses PDP bagi topik kata pemeri. Kit ini akan membantu murid untuk membezakan fungsi dan penggunaan kata pemeri ialah dan adalah dengan mudah. Pengaplikasian kit jarapa ini juga akan membantu murid untuk meningkatkan kemahiran menulis, terutama aspek membina ayat dengan lebih efektif. Aspek yang seterusnya ialah kawalan. Skop kajian ini adalah kecil kerana pengkaji hanya memfokuskan 3 orang murid sahaja sebagai peserta kajian. Pelaksanaan kajian ini juga hanya menggunakan masa bahasa Melayu tahun 3 sidik yang akan dikendalikan oleh pengkaji sahaja. Lokasi kajian ini juga
jelas 3 sidik. Aspek yang seterusnya adalah kolaborasi. Perbincangan kolaborasi akan diadakan oleh pengkaji, peserta kajian, guru-guru bahasa Melayu Sekolah SK Manik serta pensyarah pembimbing bagi kajian ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk membantu pengkaji secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan kajian tindakan dengan baik dan berkesan. Aspek yang terakhir adalah aspek kerelevanan. Kajian ini bertujuan untuk membantu murid memahami dan menggunakan kata pemberi dengan tepat dalam binaan ayat. Murid juga dapat membezakan penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dengan mudah menggunakan kit inovasi yang telah dicipta. Penguasaan kata pemberi akan membantu meningkatkan kemahiran menulis dalam diri murid. Okey, seterusnya kita akan tengok pengumpulan data awal. Saya menggunakan ujian pra. Ujian ini akan menguji tahap penguasaan murid terhadap penggunaan kata pemberi dalam ayat. Ujian pra akan membantu pengkaji untuk memilih murid yang tidak dapat menguasai kata pemberi dengan baik sebagai peserta kajian. Saya juga menggunakan teknik pemerhatian untuk pengumpulan data awal. Pemerhatian akan difokuskan kepada penglibatan murid dalam proses pengajaran kata pemberi bagi melihat keupayaan mereka menggunakan kata pemberi dalam ayat. Pemerhatian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana tahap keberkesanan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sedia ada. Seterusnya saya menggunakan teknik temu bual bagi mengumpulkan data awal. Temu bual dilaksanakan secara semi-struktur, oleh itu hanya soalan utama sahaja disediakan dan soalan susulan adalah berdasarkan jawapan informan. Pengkaji mengadakan temu bual bersama murid bagi mengetahui gaya pembelajaran yang disukai oleh mereka. Temu bual juga dilaksanakan bersama guru-guru bahasa Melayu bagi mengetahui secara jelas berkaitan masalah penggunaan kata pemberi dalam ayat. Seterusnya, tindakan. Kajian ini dilaksanakan berpandukan kepada penggunaan model Chemist and Taggart 1988. Dalam model ini terdapat 4 elemen iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Pembinaan Kit Jarapa telah berpandukan kepada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan gabungan teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan teori perkembangan kognitif Levi-Vygotsky. Teori-teori ini menyatakan bahawa perkembangan kognitif dan pengetahuan kanak-kanak adalah hasil daripada interaksi secara berterusan dan juga faktor persekitaran. Oleh itu, penghasilan Kit Jarapa akan mewujudkan suasana pembelajaran yang ceria dan efektif selaras dengan objektif yang ingin dicapai. Kita beralih pula kepada objektif dan soalan kajian. Objektif umum bagi kajian ini ialah kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap topik kata pemberi bahasa Melayu. Objektif khusus dan soalan kajian. Objektif yang pertama, menghuraikan cara penggunaan Kit Jarapa untuk meningkatkan penguasaan kata pemberi dalam kalangan murid tahun 3. Objektif yang kedua, menjelaskan kelebihan Kit Jarapa untuk meningkatkan penguasaan kata pemberi dalam kalangan murid tahun 3. Bagi soalan kajian yang pertama, bagaimanakah Kit Jarapa dapat membantu murid tahun 3 dalam meningkatkan penguasaan kata pemberi? Soalan kajian yang kedua, apakah kelebihan Kit Jarapa dalam membantu murid meningkatkan penguasaan kata pemberi? Kita akan beralih pula kepada peserta kajian. Kajian ini melibatkan pengkaji sebagai penyelidik dan 3 orang peserta kajian dari tahun 3 sidik Sekolah Kebangsaan Manik. Peserta kajian yang pertama, PK1, Amirul bukan nama sebenar, jantina lelaki, ciri-ciri aktif, suka membuat bising, gemar aktiviti berbentuk projek, prestasi akademik sederhana. Peserta kajian yang kedua, PK2, Iqbal bukan nama sebenar, jantina lelaki, ciri-ciri pendiam, lambat menulis, gemar aktiviti permainan, prestasi akademik lemah. Peserta yang ketiga, Anissa, merupakan PK3, jantina perempuan,
Ciri-ciri pasif, tidak mempunyai keyakinan diri, gemar aktiviti menulis, prestasi akademik sederhana. Seterusnya kita akan beralih pula kepada perancangan pelaksanaan kajian. Pelaksanaan kajian ini akan berpandukan kepada model Cambridge and Math Package 1988. Terdapat 4 langkah yang utama yang perlu dilalui oleh pengkaji bagi melaksanakan kajian ini, iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Fasa yang pertama ialah fasa mereflek. Pengkaji telah melaksanakan sesi refleksi melalui proses pengumpulan data awal. Data-data awal ini diambil menerusi instrumen ujian pra, pemerhatian dan temubual bersama murid dan guru mata pelajaran bahasa Melayu. Sesi refleksi ini juga bertujuan untuk meneliti punca kelemahan yang dihadapi oleh murid-murid dalam memahami topik kata pemeri. Fasa yang kedua merupakan fasa merancang. Pengkaji membuat perancangan dengan merujuk pelbagai sumber ilmiah seperti TSKP, buku Tata Bahasa Dewan, buku teks Bahasa Melayu tahun 3, buku-buku rujukan Bahasa Melayu serta membuat syariah di laman internet berkaitan topik kata pemeri. Pengkaji turut membuat pembacaan berkaitan teknik dan kaedah sesuai untuk mengajar kata pemeri murid tahun 3. Bagi fasa bertindak, pengkaji telah mengadakan perbincangan bersama guru bagi melaksanakan ujian pra terhadap murid-murid tahun 3 sidik. Ujian pra terdiri daripada 10 soalan yang memerlukan murid untuk menulis jenis kata pemeri yang sesuai dengan binaan ayat. Pengkaji akan menanda kertas jawapan dan memberikan skor markah untuk direkodkan, sekaligus mengenal pasti murid yang lemah dalam menjawab soalan berkaitan penggunaan kata pemeri. Murid tersebut akan dipilih sebagai peserta kajian. Pengkaji akan memperkenalkan kit jarapa kepada peserta kajian. Okey, langkah pelaksanaan kit jarapa bermula apabila murid melempar dadu untuk mendapatkan nombor kad ayat. Seterusnya, murid diminta untuk membaca nota kata pemeri yang membicarakan tentang perbezaan jenis kata pemeri ialah dan adalah beserta cara penggunaannya dalam ayat. Nota tersebut terletak di bahagian papan tanda belakang kereta. Kemudian, murid akan mencari 2 kad ayat beserta nombor berdasarkan nombor yang diperolehi ketika melempar dadu. Langkah seterusnya, murid diminta untuk menampal kad ayat di hadapan dan di belakang kereta mengikut urutan yang betul. Murid membaca ayat dan mengenal pasti kata pemeri yang sesuai untuk digunakan dalam ayat tersebut berdasarkan kefahaman mereka terhadap nota yang dibaca. Murid perlu menggerakkan kereta ke hadapan jika ayat itu ialah atau ke belakang jika ayat itu merupakan menggunakan kata pemeri adalah bagi melengkapkan binaan ayat yang terpilih. Okey, di samping itu, kit jarapa turut mempunyai kod QR. Murid dan guru boleh mengakses kod QR bagi mendapatkan soalan latihan pengukuhan bagi topik kata pemeri. Kod QR ini juga menyediakan pautan video interaktif berserta kuis dalam talian bagi memantapkan lagi kefahaman murid berkaitan penggunaan kata pemeri dalam ayat menggunakan rumus yang betul. Fasa memerhati, pemerhatian akan dilaksanakan oleh pengkaji untuk melihat tahap keberkesanan kit jarapa terhadap peserta kajian. Pengkaji juga akan mencatatkan skor markah ujian pasca dan ujian pra untuk melihat sama ada berlaku peningkatan atau tidak setelah kit ini diperkenalkan. Akhirnya, pengkaji akan membuat sesi refleksi dengan menyatakan kekuatan dan kelemahan kajian tindakan untuk ditambah baik atau diberi tindakan susulan. Seterusnya, ini merupakan jadual pelaksanaan kajian. Dan ini merupakan anggaran perbelanjaan bagi membina kit jarapa. Okey, kita beralih pula kepada perancangan kaedah mengumpul data. Yang pertama, menggunakan kaedah pemerhatian. Pemerhatian dijalankan ke atas peserta kajian semasa sesi PDP berlangsung. Pengkaji akan membuat perhatian berkaitan sikap dan perubahan tingkah laku mereka semasa membina ayat menggunakan kata pemeri. Pengkaji juga akan menggunakan borang senarai semak dan rakaman video sebagai instrumen
bagi merekod proses PDP semasa kajian dilaksanakan. Seterusnya, kaedah temu bual. Temu bual ini dijalankan terhadap peserta kajian. Pengkaji memerlukan peserta kajian untuk menjawab persoalan yang diutarakan oleh pengkaji. Temu bual bersama peserta kajian ini juga akan dirakam menggunakan aplikasi perakam suara melalui telefon pintar. Seterusnya ialah kaedah ujian bertulis. Ujian dilaksanakan berbentuk ujian bertulis dan terdiri daripada ujian pra dan ujian pasca. Ujian pra merupakan ujian awal yang dijawab oleh murid sebelum melaksanakan tindakan intervensi bagi mengesan kekerapan kesalahan yang dilakukan oleh murid dengan lebih terperinci. Ujian pasca pula merupakan ujian yang dilaksanakan selepas selesai menjalankan tindakan intervensi bagi mengukur peningkatan penguasaan murid dalam penggunaan kata pemberi. Bentuk soalan ujian ini memerlukan murid untuk menulis kata pemberi yang sesuai dengan konteks ayat berdasarkan kefahaman mereka setelah menggunakan kit Jarapa. Kaedah yang seterusnya adalah analisis dokumen. Pengkaji telah menyediakan soalan permukuhan yang berbentuk latih tubi. Latihan ini akan diberikan kepada murid setelah selesai sesi PDP. Seterusnya, latihan pengukuhan yang dijawab oleh murid akan dianalisis oleh pengkaji bagi mengetahui sejauh manakah murid dapat menguasai kata pemberi setelah menggunakan kit Jarapa. Seterusnya, perancangan cara menganalisis data. Bagi pemerhatian, pengkaji akan melaksanakan proses analisis melalui kaedah mengenal pasti tingkah laku murid semasa proses PDP. Seterusnya, menterjemahkan tingkah laku dan sikap murid dalam bentuk data berdasarkan borang senarai semak. Borang senarai semak ini meliputi sikap, minat, tingkah laku dan perkembangan peserta kajian sewaktu PDP berlangsung. Fokus utama analisis data berdasarkan kaedah pemerhatian ini adalah untuk melihat tahap penguasaan murid bagi topik kata pemberi. Bagi cara menganalisis data temu bual, pengkaji akan mentranskrip rakaman temu bual antara pengkaji dan peserta kajian bagi mendapatkan data yang tepat dan selari dengan soalan yang diajukan. Dalam rakaman tersebut, peserta kajian akan menjawab ya atau tidak semasa soalan diajukan. Proses analisis bagi kaedah ini menggunakan teknik menganalisis kandungan secara statistik deskriptif yang melibatkan proses peratusan skor berdasarkan maklum balas peserta kajian. Bagi ujian bertulis, pengkaji akan mengumpul data melalui ujian pra dan pasca dan dianalisis berdasarkan kepada skema permakanan analitik. Sebanyak 10 soalan akan disemak oleh pengkaji dan akan dijumlahkan mengikut peratusan pengiraan. Markah ujian pra dan pasca bertujuan untuk membandingkan perbezaan peserta kajian sebelum dan selepas kajian ini. Seterusnya, analisis dokumen. Analisis data bagi instrumen penelitian dokumen akan dijalankan terhadap kandungan secara statistik deskriptif yang meliputi pengiraan peratusan. Pencapaian markah dan skor peratusan akan dikira berdasarkan skala rujukan perskoran. Skor peratusan yang juga dihasilkan bagi mengetahui peningkatan skor peratusan yang akan dicapai oleh peserta kajian. Yang akhir sekali ialah perancangan persembahan data. Bagi dapatan kajian tindakan, kaedah penyelidikan kualitatif digunakan. Pemaparan data kualitatif kebiasaannya dipamerkan dalam bentuk asal, iaitu dalam bentuk data yang berteraskan kata-kata atau ucapan peserta kajian yang tidak disunting atau diubah. Berdasarkan kajian tindakan ini, pengkaji akan menggunakan konsep perbandingan. Pengkaji akan melaksanakan perbandingan melalui jadual antara peserta kajian. Data yang dianalisis akan dipersembahkan dalam bentuk jadual bagi menunjukkan interpretasi data yang dihasilkan. Seterusnya, ini merupakan rujukan yang saya gunakan sepanjang melaksanakan kajian tindakan ini.
Sekian sahaja daripada saya.